والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima mahal dan kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Bagi memberkati majlis kita, kita mulakan dengan membaca Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita masuk dalam bab yang berikutnya, bab orang yang pernah beroleh nikmat dan orang yang menderita semasa di dunia. Hadis ke-31, ganjaran orang derita dan orang yang mewah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yawmal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibna adama hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbaghu sibratan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan orang yang paling banyak menerima nikmat di dunia yang merupakan penghuni neraka pada hari kiamat, lalu dicelupkan sebentar dalam neraka. Lalu ditanya, wahai anak Adam,
apakah engkau melihat sebarang baik selepas melihat neraka? Maka apakah engkau pernah mendapat nikmat? Lalu dia menjawab, tidak pernah demi Allah dan wahai Tuhan. Kemudian didatangkan pula pada orang yang paling teruk menderita, yang merupakan ahli syurga. Lalu dicelupkan sebentar ke dalam syurga. Lalu ditanya, wahai anak Adam, adakah kamu melihat sebarang derita selepas melihat syurga? Apakah engkau pernah melalui sebarang penderitaan? Lalu dia menjawab, tidak pernah demi Allah, wahai Tuhan, tidak pernah aku lalui sebarang penderitaan dan tidak pernah aku melihat sebarang kesusahan. Baik, hadis pada malam ni adalah berkaitan dengan ada dua orang. Satu orang ni adalah orang yang hidup di dunia ni dalam keadaan tak pernah penat, tak pernah letih, kaya, senang, mewah, beranak-beranak ni limpahan harta, limpahan kemewahan, tak pernah rasa lapar dalam hidup ni, tak pernah rasa lapar. Ada makan, lapar je ada makan, lapar je ada orang sedia minuman, pi mana ada driver, orang tolong bawa. Maknanya dia ni hidup di dunia ni daripada dia beranak sampai mati, dia tak pernah kenal erti susah. Jam dia tak tahu tu jam tu apa, penat kumpul duit beli motor, beli kereta daripada kecil, baru kahwin hidup, rumah susah dengan isteri, semua tu dia tak pernah lalu. Sebab dia ni kaya, dia mewah, bapa dia orang kaya, dia pun warisan harta sangat banyak. Ditakdirkan Allah, dia ni masuk api neraka esok di akhirat. Bila dia masuk dalam neraka, maka apa dibuat pada dia? Dicelup dia macam tuan-tuan goreng fries celup dalam macam biskut cicah dengan teo, biskut Mary atau biskut mayat Pak Segi tu, cicah dengan kopi o petang-petang. Makan tak begitu? Makanan petang-petang kan. Ayak panas, kita tak celup lama sebab biskut tu jahanam. Dia kena sekali sak tu, zerap baru keluar. Macam itulah orang di akhirat, kawan ni dosa, Allah celup dia sekali dia dalam api neraka, celup baru keluar. Bila dicelup kat dia tu, ditanya pada dia, hal marrabika khairun qat, dalam hidup hang kat dunia ni, selama hang hidup ni, ada tak satu benda yang baik yang ada dalam hidup hang? Maknanya hang pernah tak seronok, hang pernah dapat nikmat, hang pernah tak hidup lapang? Maksudnya kah hang senang je, memanjang je? Ada tak benda yang hang lalui tu mewah senang kat dunia ni? Hang ada tak? Panasnya neraka tu, susahnya suasana tu, dicelup sekali ya, beberapa saat je bawa keluar dia balik, dia punya memori ni total lost terus. Panasnya neraka tu, bila dicelup tu bawa keluar balik, seolah-olah dia kata, wahai Allah, sepanjang hidup aku tak pernah senang, aku tak pernah mewah, aku tak pernah hidup dalam keadaan bahagia. Sebab dicelup sekali dalam neraka, panas sangat, dia lupa semua baik-baik yang nikmat yang Allah beri pada dia, dia lupa terus. Sebab panasnya neraka tu, dia boleh menyebabkan memori sebarang kenangan indah di dunia ni jadi lupa. Demikian juga ada orang yang kedua, yang dia ni daripada beranak ni tak pernah senang, susah, lapar, habak lah benda apa kerja daripada kecilnya, dengan kumpul botolnya, dengan susun kayunya, dengan meniaga tunya, dengan tolong simen orang, kerja tukang, kerja basuh pinggan dekat kedai. Habak lah benda kata boleh buat kerja, satu benda boleh dapat duit untuk dia lapar, untuk dia hilangkan lapar dia, tak kira lah benda tu RM1, RM2 lah, dia akan usaha buat bersungguh-sungguh. Sebab dalam hidup dia, dia tak pernah senang. Dengan mak sakit, dengan bapa sakit, dengan dia sakit, dengan susah, dengan anak, kereta kena tarik lah, apalah, hidup ni tak pernah senang. Lapar dengan habak lah, sedia lapar, kenyang tu berapa kira, boleh kira berapa hari ya. Ini suasana manusia.
Tapi dia hidup di dunia ni orang baik, yang tak tinggal susah-susah dia pun, dia tak curi, susah-susah pun tak zalim buat naya ke orang, dia jenis orang baik. Maka apabila dia dicelup dalam syurga dicelup sekali, zap bawa keluar tu ya, maka akan ditanya pada dia, hang ni hidup kat dunia hang ni pernah tak susah, pernah tak lapar, pernah tak hang ni sedih tak, hang pernah tak hidup dalam keadaan lapar dan susah? Seronoknya syurga tu sampai dia lupa semua susah dia. Dia kata, wahai Allah, aku tak pernah sekali pun susah kat dunia ni. Maknanya memori terakhir yang dia ingat adalah dia seronok. Dia tak kisahlah susah tu lantak tapi aku dah seronok lah, aku dah masuk dalam syurga, dia celuk tu seronok sangat dah, nak masuk dalam syurga Allah SWT. Baik, huraian hadis. Kita akan melihat nanti dua golongan dalam kehidupan, golongan kaya dan golongan miskin. Ada kalanya manusia kaya, ada kalanya manusia jadi miskin. Hadis ini ceritakan dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang banyak dapat nikmat Allah di dunia, namun dia tidak bersyukur dan menggunakan nikmat jalan yang tidak diredai sehingga dia tercampak dalam neraka. Ada orang Allah bagi kat dia kehidupan yang mewah, tapi dia lupa pada Allah. Allah bagi dia kesenangan, dia lupa kat Allah. Nikmat yang berlambak-lambak Allah beri pada dia, tetapi dia lupa tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Golongan kedua ni dia pun susah, miskin, payah, tapi dia sembahyang dia tak tinggal. Ada hari dia boleh cari ruang untuk main kuliah, untuk perbaiki diri dia, benda-benda sunat, benda-benda fardu, semua dia buat lah. Walaupun hidup dia susah, tapi dia tak tinggal amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk dia. Golongan ini dia tetap rasa selesa dengan nikmat yang sedikit dan utamakan sifat takwa dalam kehidupan dan sabar kerana di dunia, sehingga akhirnya Allah beri syurga pada dia. Salah satu tujuan Allah masukkan kedua-dua dalam sebentar dalam ke tempat yang menjadi tempat tinggal mereka itu, golongan kaya ke neraka dan miskin ke syurga, adalah untuk menambah lagi rasa syukur dan rasa penyesalan orang kaya. Nikmat dan keseksaan yang ditunjukkan di hadapan mata secara istilahnya dipanggil ainul yaqin, iaitu keyakinan yang dibuktikan di mata membuatkan masing-masing terlupa apa yang mereka hadapi dan perolehi di dunia. Baik, tujuan Allah buat macam tu adalah supaya orang nikmat, orang yang baik, dia dapat merasai kebaikan atau nikmat yang berterusan. Dan orang yang buat dosa tadi, supaya dia rasa penyesalan dalam diri dia. Kerana dua benda yang kita bincangkan menjadi akhir destinasi manusia adalah bukan calang-calang tempat. Kalau neraka, dia punya panas dia terlalu panas, dan neraka syurga, tempat seronoknya terlalu seronok. Jadi kita, walaupun Allah beri nikmat yang banyak pada kita, bermakna yang pentingnya adalah kita tahu gunakan nikmat tu dengan sebaiknya. Sama ada hang kaya atau miskin, kita gunakan nikmat yang Allah beri pada kita, redha dengan pembahagian yang Allah beri pada kita, maka di situ letak kebahagiaan. Ada orang yang Allah beri pada dia kekayaan, kemewahan, tapi dia selalu rasa diri dia tak cukup sebab dia tak ada sifat qanaah ataupun cukup dengan apa Allah beri pada dia. Dia sentiasa rasa nak tambah duit. Golongan yang rasa tak pernah puas di dalam hati dia, sebenarnya dia adalah miskin. Orang yang rasa puas dengan nikmat yang Allah beri pada dia, dia tu sebenarnya orang kaya. Tonton tengok, kadang-kadang ada orang kaya, CEO syarikat, orang besar-besar, masuk ke mahkamah, polis tangkap, OKT, orang kena tuduh, tutup muka dia, jalan. CEO syarikat, apa? Dia pecah amanah. Berapa dia ambil? RM5,000 duit syarikat dia ambil kat diri dia. Kita pun duk fikir, gaji hang RM25,000 kot, yang ambil balas duit syarikat RM5,000 sebab apa? Bukan hang boleh ada untung apa pun, gaji hang lebih banyak.
Sebab apa dia nak 5,000 tu? Sebab dia rasa tak puas, sebab dia rasa tak cukup dengan apa yang ada pada dia. Dia nak banyak lagi, dia nak banyak lagi, dia nak banyak lagi. Golongan ni sebenarnya adalah golongan yang miskin. Harta ni tuan-tuan, banyak mana pun dia takkan cukup. Tuan-tuan pergi tanyalah manusia paling kaya di muka bumi, dia sentiasa akan buat kerja untuk tambahkan dia punya duit dia. Nabi SAW sebut, "Law anna bana adama utiya wadiyan mil'an min zahabin la ahabba an yakuna thaniyan. Law u'tiya thaniyan la ahabba an yakuna thalithan. Wala yasuddu jawfu bani adama illa turab." Andai sekiranya anak Adam ni diberi 2 lembah yang penuh dengan emas. Satu lembah. Lembah ni senang saya habaq macam stadium lah. Penuh stadium kita Pulau Pinang ni ataupun stadium Batu Kawan penuh dengan emas ni, kalau diberi pada satu individu, jauh di sudut hati dia, dia akan fikir, kalau aku ada satu stadium lagi penuh dengan emas, kemas kat aku. Dia fikir dia nak nombor 2. Kalau diberi pada dia nombor 2, dia akan fikir, aku nak cari jalan macam mana aku nak bagi dapat nombor 3 pula, stadium yang penuh dengan emas. Dan tidak ada sesuatu yang memadamkan keinginan anak Adam nak kaya, nak kaya, nak duit, keinginan nak ni. Tak ada satu benda pun yang boleh padam keinginan anak Adam tu, adalah hanya apabila pasiak kubur disumbat masuk dalam mulut dia. Bila dibuka mata, penuh pasiak-pasiak di kubur, maka ketika itu baru dia akan kata, cukup dah apa yang aku cari selama ni. Tapi masalahnya dia tak ada yang buat bekalan. Sebab tu duit, wang, ringgit, kekayaan, kemewahan ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, dia akan main Allah bagi kat kita macam-macam, Allah bagi kat kita. Tetapi konsep dia adalah syukur dengan nikmat Allah bagi. Ada orang Allah bagi banyak, ada orang Allah bagi sikit. Sikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Sikit derma gaya sikit, banyak derma gaya banyak. Apa pun kita kena ada sifat yang kita kata redha dengan apa yang pembahagian Allah beri pada kita, dan jangan sesekali dengki dengan pemberian yang Allah bagi ke orang. Jangan kata ke Allah, aku ni dapat sikit je, dia tu dapat banyak. Awak dia tu ada banyak benda, awak aku tak ada banyak benda. Kita suka tengok orang yang lebih, yang kurangnya kita kena tengok. Kita suka tengok kurang kita. Masalahnya kita adalah kita tak tengok apa yang ada kat kita. Kita suka tengok apa yang tak ada dekat kita. Saya bagi contoh. Ada orang kaya, ada rumah banyak, ada kereta banyak, ada isteri banyak, abang Tesla ke apa ke, banyak benda. Kita tengok dia, kita kata apa? Banyaklah duit dia, dia mesti kaya, dia mesti hebat, dia mesti, kita duk puji dia hebat. Tapi kita tak tahu, untuk dia jadi kaya tu banyak benda dia terlepas. Ada benda dia dapat, ada benda dia tak dapat. Apa benda dia tak dapat? Benda yang kita ada, dia tak ada. Contoh, orang kaya tuan-tuan, dia tak dan nak ambil dia balik, anak dia balik sekolah, tak dan. Driver yang ambil. Anak kita 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, balik daripada tadika, kita pergi ambil dia. Tuan-tuan rasa seronok tak? Dia masuk dalam kereta, dia cerita, Tok Wan tahu tak, tadi masa kat sekolah tadi tu, ada kawan dia lari, dia jatuh. Cerita tak best pun. cerita bukan best pun, tapi dia punya cerita tu kita seronok dengar. Cikgu bagi kat dia menyanyi, cikgu suruh dia buat, ada kawan tu kena marah dengan cikgu, dia duk cerita tu. Kita duduk dalam kereta, duduk dengar, ataupun motor dia duduk ulang-ulang cerita dia. Betul, dia pegang benda hak dia colour kat sekolah tu, dia pegang beg asing, colour tu dia pegang asing. Buku, alah kad dia buat 5 tahun dekat sekolah tu, dia pegang kad. Sebab kad tu dia nak tunjuk kat kita. Umi tengok ni, kad ni, Wan tengok ni, kad ni, cantik tak? Selamat Hari Raya ke, selamat Hari Ibu ke. Benda tu tak lawa mana pun, tapi dia seronok. Kita pun tuan-tuan boleh dengar cerita dia duk layan cerita dia. Benda ni tuan-tuan tak dapat dah yang hari lain. Masa dia kecil ni dia dapat. Tapi kawan tu dia kaya lah, tapi dia tak dapat benda ni. Sebab dia memanjang sibuk, dia ke sana ke sini, outstation lah sini lah. Yang uruskan anak-anak dia di rumah siapa?
Bibi dia. Bibi dia lah kenal dia. Mak dia orang tak dan, mak pergi mesyuarat sini, mak pergi mesyuarat sana, sat mesyuarat Tupperware, sat mesyuarat parti, kata-kata mesyuarat pergi. Anak tak dan lah. Yang kenal anak dia siapa? Yang kenal anak dia makan pedas ke tak makan pedas. Yang kenal anak dia kalau mandi sidai tuala ke tak. Semua ni siapa kenal? Bibi kenal. Yang rapat dengan dia siapa? Driver dia. Driver dia, dia dengar cerita dia. Driver duk layan cerita. Adik macam mana adik kat sekolah, dia cerita kat driver dia. Dia rapat dengan adik dia rapat dengan bibi dia. Tapi bapak dia cari duit lah, mak dia cari duit lah. Mesyuarat sini, mesyuarat sana, CEO sini, syarikat sana, orang besar sini, timbalan sini. Ada 2-3 syarikat bapak dia jadi bos. Dia dapat benda duit banyak tapi dia kurang hutang ni. Kita ni taklah mewah sangat. Tak adalah miskin sampai bawa periuk cap helang apa minta duit ke orang, tak ada lah. Ada lah duit sikit, tak ada lah kaya sangat. Tapi ada benda lain kita dapat. Apa dia? Apa dia kita dapat? Kita dapat duduk dengan family kita. Kita dapat tengok anak besar depan mata. Kita dapat dapat apa lagi? Dapat main kuliah. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Tak ada lah mewah sangat, tapi okey lah, macam orang lain lah. Ada cuti-cuti boleh bawa berjalan, nak jalan-jalan. Lepas tu ada masa, maksudnya imbang dunia akhirat. Allah tahu banyak mana nak bagi kat kita. Yang penting nikmat tu kita guna bagi elok. Jangan tengok apa yang tak ada, tengok apa yang ada dekat kita. Kita kalau tengok benda yang tak ada, banyak benda kita tak ada. Tapi cuba kita tukar pandangan kita benda yang ada kita. Apa dia benda kita? Kita sihat, boleh bertandas dengan mudah, boleh jalan, tangan boleh fungsi elok, mata elok. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, dulu ada kuliah muslimat, makcik tu dia suka buat macam ni. Betul, dia buat macam ni. Dia suka kacau hujung kelopak mata. Saya dah tengok ni, saya tanya dia apa? Awak kok duk macam ni. Dia kata mata saya ustaz ni, atas ni ada satu urat tu. Doktor kata urat tu tak kuat, jadi dia tak boleh buka mata tu. Dia kena tui sikit baru dia boleh buka. Dia boleh tutup tapi dia tak boleh buka. Dia kena terajang sikit baru dia boleh buka. Masya Allah tuan-tuan, kita tak pernah fikir langsung dalam dunia ni ada satu nikmat Allah bagi, boleh tutup buka mata dengan sempurna. Tak pernah terlintas di otak, mata ni biasa semua orang boleh masuk buka. Bila kita rasa, bila kita tutup kita tak boleh buka. Nikmat tu tuan-tuan. Orang kena ni apa, batu karang, titik air kencing nak keluar, 5 titik air mata keluar. Buasir payah nak buang yang besar sakit popok semua. Nak buang yang besar tu azab untuk dia. Setiap kali dia nak minum dia takut, setiap kali dia nak makan dia takut, dia nak pergi jalan mana-mana tak boleh. Susah orang yang Allah uji dia dengan asma, pakai oksigen, jalan mana-mana kena bawa oksigen, minta sumbangan sini, minta PUZ, minta masjid, minta YB, minta JKK, minta macam-macam benda. Sebab dia nak hidup seharian, dia nak nafas tu tak cukup, udara tak masuk penuh dalam saluran paru-paru dia, kena ambil pula yang tu. Allah, tuan-tuan pergi hospital, Allah ajak kita erti terima kasih dengan Allah Ta'ala. Macam-macam orang, macam-macam penyakit. Dengan dia ni yang tu tak fungsi, dengan yang ni bengkak, yang ni berayak, yang ni kembang, yang ni kucuk, yang ni Allahu Akbar. Penyakit yang kita tak pernah terbayang kat dunia. Ada. Jadi bila kita pergi dekat situ, atau kita pergi ziarah orang sakit, sebab tu bila kita pergi ziarah orang sakit, Allah tambah terima kasih kita kepada Allah. Ya Allah, susah betul dia ni nak semayang, nak ambil air semayang, sat berhenti kena tayamum pula, sat lagi kena jalan PMB, sat lagi kain kena tukar, sat lagi pampers, sat lagi dia pakai beg kencing tu pula, sat lagi nak kena ubah tu, nak kena ubah ni, nak kena sini. Ya Allah, aku ni senang semayang, ambil semayang kecuk-kecak, bawa sliver takbir semayang kat rumah. Ya Allah, senangnya kita terima kasih dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Allah suka orang yang terima kasih. Tapi konsep dia wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit sekali orang yang nak terima kasih dengan apa yang aku bagi. Biasanya orang ni dia akan komplain. Semua komplain lah. Tuan-tuan pernah pergi tak jumpa seorang orang, bila kita pergi kat rumah dia, dia kata apa kita? Kaki ni sakit dah banyak hari dah,
Nak lipat tak boleh ni, mami tak, mami macam-macam ubat lah mami pun, ni pun nak kena pergi urut pula. Dia cerita kat kita, baru sakit berapa hari. Pernah jumpa orang tu? Dia sekarang tu ada sakit kaki. Tuan-tuan, kita sihat berapa lama? 72 tahun hang sihat. Baru seminggu hang sakit kaki, hang komplain kat semua orang. Siapa main rumah cerita sakit kaki tu, sakit kaki. 72 tahun Allah bagi yang sihat. Anda pernah cerita kat orang, alhamdulillah lah aku sampai umur 70 ni sihat kaki, elok Allah bagi kat aku, senang nak sembahyang. Aku tengok kawan-kawan main kuliah tu, Allah, lepas kuliah nak bangkit tu nampak macam nak kiamat tu. Tangan nak kena pegang sini, pegang dinding apa semua, duduk lama sikit lutut mau jadi kemit, jadi herat. Aku alhamdulillah lah Allah mudah aku. Pernah cerita kat orang nikmat Allah bagi kat kita? Tak ada. Biasa kita cerita bila mana? Bila susah. Bila senang kita diam. Bila kita sakit kita boleh di Facebook kita sakit. Tapi bila kita dapat bonus, kita cerita lah kat orang, saya baru dapat bonus 2,000. Dia tak cerita. Bonus dia cerita bila dah habis duit bonus semua, dia main cerita kita, aku baru ni pergi berjalan, dapat bonus pergi berjalan cerita. Aku amal lempak nasi paprik tahun ni, apa sedap tak? Tu yang kata manusia tu. Benda baik Allah bagi kat kita jarang. Sebab tu sikit yang terima kasih dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, jangan tengok nikmat Allah satu bahagian ni, tisu ni. Kalau kotak tisu ni, kalau tuan-tuan tengok sini kita nampak panjang. Kalau tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan nampak macam kecil. Kalau tuan-tuan tengok belah sini, nampak macam luas dan lebar. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, kot tajam macam ni, pandangan kita nampak macam nipis. Kita kotak ni sama je, tapi pandangan, dimensi mana tengok. Hang tengok kat sini ke, hang tengok kat sini ke, hang tengok kat atas. Macam tu lah nikmat Allah bagi kat kita berlambak-lambak. Satu kotak tisu penuh, tapi kita suka tengok ke ujung ni. Allah tak bagi apa kat aku, Allah tak bagi apa kat aku, Allah tak bagi apa kat aku. Manjang cerita Allah tak bagi apa. Padahal Allah bagi tak? Bagi. Sebab tu Allah suka orang yang terima kasih dengan nikmat Allah beri pada dia. Dan Allah marah sangat orang yang tak syukur dengan Allah. Aku bagi tapi hang tak terima kasih kat aku, maka tak terima kasih ni apa dia? Tak terima kasih ni ucapan dan perbuatan. Ucapan alhamdulillah pun tak ada, setakat belahak je. Lepas tu tak ada apa dah, semayang dah, puasa dah. Itu ciri-ciri orang tak terima kasih. Tak mau tutup aurat, meniaga ikut dan gitu je, menjatuhkan maruah sebagai seorang muslimah bila meniaga di internet, tipu orang, dalam benda-benda yang dia buat menyebabkan dia ni tak reti terima kasih dengan nikmat Allah beri pada dia. Tapi Allah suka orang, aku bagi kat dia banyak mana pun dia tak komplain. Bukan kata Allah, tuan-tuan, kita pun kalau kita bagi pemberian kat seseorang, dia seronok, kita pun jadi seronok lah. Seronok. Kita beli kat isteri kita kain elok, kita nak bagi dia jahit baju lah apa semua, kita belilah, kita bawa balik. Dia kata apa? Nah, kita bagi kat dia, nah, abang beli hadiah, abang pergi Terengganu baru ni, abang beli hadiah kain batik yang mahal dan cantik supaya ayang boleh pakai. Dia kata apa? Allah, kala apa beli mai ni? Hampa orang lelaki mata macam sir, carilah elok sikit. Yang ni macam makcik tua. Aku ni awak nampak macam tua sangat ke apa ke abang ni? Ni semua niat nak menikah lain. Dia duk pergi kat mana tak tahulah. Dia punya channel dia start daripada kita beli kain tu, dia pergi menikah dua lah macam-macam dah. Saja nak bagi kita pakai kain buruk-buruk macam ni, bila orang kata tak elok semua, lepas tu alasan modal. Lepas tu katalah nak pergi menikah satu lagi, isteri ada tak comel dah, apa dia duk pergi sampai Melaka lah. Kita kata sabar. Aku duk Pulau Pinang kan, duk pergi sampai Johor, sampai Singapura mana orang ni. Dia punya otak kita tak boleh fikir. Kita rasa syok tak kalau kita beli barang dia buat gitu. Kasut apa lah, kasut macam budak sekolah beli. Orang nak beli kasut ni, belilah kasut yang mahal, padahal kasut tu mahal dah. Kita rasa syok tak kalau kita beri ke orang pemberian, dia buat gitu. Dia tak hargai.
Orang ada kawan kita birthday, kita beli baju kat dia, cantik baju tu, kita beli kat dia, dia dapat baju tu. Minggu depan kita pergi rumah dia, baju hak kita bagi dia buat lak kaki. Kita lak kaki kita, macam baju aku bagi ya. Dia keluar pada rumah dia, Assalamualaikum, bila sampai mai. Tu baju yang bagi tu lah. Aku tak ada yang pakai, tengok anak aku duk lak apa itu, aku buat kain kotor apa tu, mai masuk. Kita kata apa, korang ajak dia ni. Aku beli baju mai, anak dia lap Milo tumpah, terus dia buat baju tu. Maksudnya tuan-tuan akan birthday dia atau apa-apa function untuk dia, tuan-tuan akan bagi hadiah tak kat dia? Tak bagi dah. Korang ajak ni, siapa nak berikan hadiah? Isteri yang macam tu, yang tak, dia ni tak erti, tak terima kasih kat suami pun, kita tak akan beli. Dia malah beli kat hang, lantak hang, dia tak syok. Tapi kalau kita beri pemberian ke orang, dia macam hargai nikmat. Suami balik beli tudung tak canggih pun, laki bukan pandai pilih tudung, beli gitu lah. Beli tudung bawa balik, tunjuk, abang ada beli hadiah kat ayang, tengok, ya Allah abang cantiknya, tak pernah jumpa tudung macam ni. Tudung macam ni lah, cek 2 hari dah duk mimpi, tak tahu sebab apa duk mimpi je ke ni. Rupanya abang nak beli, terima kasih lah abang, dia peluk cium kita sayang. Kita rasa apa? Rasa macam hargai lah nikmat ni. Tu baru isteri yang pandai dan cerdik. Tuan-tuan baca dalam Syama'il, Nabi SAW orang bagi hadiah kat Nabi, apa Nabi buat? Falabithahu, Nabi ambil baju tu, Nabi pakai terus on the spot. Nabi pakai. Sunnahnya kalau kita bagi benda kat kita yang kita boleh pakai, contoh orang bagi jam kat kita, hadiah jam kan, dia pun ambil jam, ya Allah terima kasih lah, pakai terus. Kita rasa apa? Dia pakai jam, aku bagi hadiah kat dia. Kita pun rasa seronok. Dia pakai kopi, aku bagi dia hadiah. Dia duk guna lah tasbih yang aku bagi tu, tasbih kayu kokok tu. Dia duk guna, subhanallah. Tu tasbih aku bagi, dapat pahala aku. Dia duk pegang ketek tasbih tu. Tasbih tu aku bagi kat dia, tasbih digital zikrullah. Aku bagi kat dia hadiah. Tasbih tu tak main sangat, RM20 aku beli online tu. Aku beli 2, dia satu, aku satu. Tapi dia pakai selalu, kasut kita bagi dia pakai selalu. Tentu rasa apa? Rasa macam seronok ni. Tu kita lah. Allah Subhanahu Wa Taala dia suka benda macam tu. Kita guna nikmat tu ke arah yang baik, dan kita terima kasih atas nikmat yang Allah beri kat kita tu, kita guna ke arah kebaikan. Maksudnya kita dapat nikmat sihat, mai kuliah, mai semayang, mai masjid, imarahkan rumah Allah. Maka Allah tunjuk di hujung, kalau hampa guna nikmat aku dengan elok, nah aku bagi hampa masuk syurga. Aku tak heran, orang baik ni aku bagi masuk ya. Dan orang jahat, dia nakai, dia tak baik, aku masukkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu hadis tu sebut pada kita. Okey, pengajaran hadis tu apa? Jadi orang kaya yang syukur dan bertakwa atau orang miskin yang sabar dan tetap syukur supaya kita tak dimasukkan di neraka. Kaya tak jadi masalah. Hadis ni bukan mengecam orang kaya. Hadis ni mengecam orang yang tidak bersyukur. Sama ada hang kaya atau miskin, tapi tak reti terima kasih yang nikmat Allah bagi, Allah marah. Hang kaya pun tak apa, very good, kaya tak ada masalah, tapi guna kekayaan untuk kebaikan. Tengok ada orang nak buat baik, kita bayar, kita buat baik. Contoh orang kaya baik, boleh saya abang kat tuan-tuan siapa dia? Boleh saya kongsi dengan tuan-tuan. Kita pun duduk live, biar orang tengok. Siapa dia? Jeruk Madu Pak Ali, bos dia. Bagus ya. Jenis rajin menderma infak fi sabilillah. Dia tak suka lah abang, tapi saya abang kau lantak dia. Dia bagus. Dulu sekali saya beritahu tuan-tuan, ada program maulid lah, malam cinta Rasul macam tu lah. Dia tanya, hampa nak, kita kata nak apa, nak guna berapa, dia tanya. Kita kata nak buat program, dia tanya, hampa nak guna berapa? Penganjur tu cerita kat saya,
Mereka nak kata pun tak sampai hati. Nak bak satu mau ada, nak guna 5,000 macam tu lah buat program macam tu dengan kemah lah segala mak ni, PA sistem lah apa semua tu, dengan makan lagi semua. Costing dia 5 ke 6,000 macam tu lah. Mereka pun gitu. Dia bawa keluar buku cek, dia letak depan mereka. Han tulis han nak berapa. Mereka ni lagi lah kata doa ayat-ayat dok meleleh, tak nak abang tak berani. Lepas tu dia kata macam ni lah, hampa tulis lah nak berapa, saya pergi duduk tepi dulu, kok aku ada hampa segan nak tulis. Okey, mereka pun tulis. Dia pun tulis dalam 7K lah, nak pakai 7. Dia main, dia tengok dia tulis 7K tu, tahu dia buat apa? A dah, U dah, E dah, apa? Tak ada apa. Main, sign, koyak, bagi, ambil buku tu dalam poket dia, macam tu dia belah betul ya. Apa pun tak ada. Allah. Jenis duit ringgit tak kira untuk agama. Surau Medan Suri tu, yang dah berhenti operasi dia start pada masjid tu, pihak MPKK tu bincang, mereka kata hampa boleh buat surau ni sampai masjid baru on. Masjid baru dah okey, surau kena berhenti. Dia kata okey, kami setuju. 18 hari bulan baru ni, subuh itu adalah waktu terakhir surau tu operasi. Lepas tu officially tutup, semua pergi masjid sebab masjid dah on dah. Nah, surau tu dengan pembinaan, dengan aircon, dengan kuliah jalan macam biasa semua tu, dia lah sponsor dia. Tentu tahu cawangan dia tu, adik dia ke abang dia, adik dia tang mana? Seberang Jaya. Seberang Jaya tu ada satu cawangan dia tu kan, dekat corner kat wakaf Siti Aisyah tu. Cerita ni beberapa tahun dulu sebelum Covid. Keuntungan di situ bersih, tolak gaji, tolak karen, tolak semua, untung bersih saja. Kedai tu 1 juta setahun. Setahun 1 juta. Jual apa? Jeruk ya. Saya tanya kat tuan-tuan, jeruk ni makanan ruji kita apa? Kok chicken chop orang pi lah makan? Kok anjuai cakot tiaw kat orang pi lah. Jeruk ni tuan-tuan lah makan jeruk bila? Tak tahu lah bila kalau dia bukan jenis orang beli selalu. Tapi tuan-tuan, sebabkan dia kuat derma, Allah gerak hati orang pi berpuluh-puluh bas cuti sekolah. Tuan-tuan tengok, sebab dia strategi tau. Tuan-tuan nak pi ke Perlis ke, nak pi ke Jitera, Lok Start pun lalu tang tu. Tuan-tuan nak pi ke Kelantan, Terengganu pun boleh corner pi kat situ ke. Pantai timurnya tu semua nak pi kat Great apa semua lalu kat tu ke. Dia memang strategik duduk dia tu. Orang beli azan dulu. Saat kita azan, kemudian kita sambung balik. Itu arahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Baik, sambung pengajaran hadis. Yang pertama, tak kira kita kaya atau miskin, yang penting kita mensyukuri nikmat yang Allah beri. Kaya kita syukur, miskin kita syukur dan kita sabar. Orang yang sabar dengan kesusahan ujian Allah beri pada dia, besar ganjaran Allah beri pada dia nanti esok di akhirat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja celup yang kaya dalam neraka untuk membuatkan mereka bertambah sedih dengan azab Allah, dan orang miskin pula ke dalam syurga supaya mereka bertambah syukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Maka hadis ni ajak pada kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita, dan insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala semua kita termasuk di dalam golongan yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Nanti tuan-tuan, dalam siri akan datang nanti kita akan tengok insya-Allah berkaitan keadaan orang berilmu ke akhirat. Orang berilmu ni maknanya dia adalah orang yang Allah beri pada dia pengetahuan dan kebenaran. Apabila dia berhadapan dengan satu benda yang mungkin bila dia cakap, benda tu akan memberi kesan kepada populariti dia. Bila dia cakap, akan beri kesan kepada periuk nasi dia. Bila dia cakap, beri kesan sebab benda tu hukum hakam melibatkan pemerintah, melibatkan ketua, melibatkan dia ni, melibatkan dia tu. Maka dia nak cakap boleh, tapi dia ada benda yang dia adjust sikit lebih kurang supaya benda tu dia tak bagi terasa hati orang. Macam itulah isu-isu berkaitan dengan benda tu nanti kita akan tengok dalam siri-siri akan datang. Macam 1-2 hari ni sibuk tentang berkaitan dengan pemimpin negara apabila dia Islamkan seorang pemuda beragama India, dia pun Islamkan dia tu. Jadi adalah beberapa isu-isu yang berkaitan dan tuan-tuan tengok ada juga suara-suara yang didengari apabila pihak Kementerian Pendidikan memperkenalkan konsep penghayatan hadis 40 di sekolah-sekolah. Imam Nawawi itu diterbitkan dalam versi sekolah supaya diajar. Ada suara-suara yang agak kurang selesa apabila hadis nak diajar di sekolah. Risau manusia jadi baik ke? Saya pun tak faham. Bila budak-budak kita jahat, buli, pukul budak dan sebagainya, kita kata di mana pendekatan berkaitan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial dan nilai agama. Apabila sesuatu benda dirangka untuk buat satu kebaikan pada anak-anak di sekolah kita ni, maka timbul juga persoalan. Orang kata apa ni, nak bagi jadi semua sekolah ni nak bagi belajar hadis ke, nak jadi muhaddisin ke, macam tu pula. Kita pun tak tahu apa tujuan utama kita ni. Asyik cari salah, bila orang buat solusi kita rasa benda tu tak betul. Maka dalam isu-isu macam ni, maka orang yang patutnya dia cakap ada benda-benda yang isu melibatkan apa-apa benda, kita cerita senang. Apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, kita sebut. Kalau benda tu bertepatan dengan orang yang mendengarnya, maka dia terima lah. Kalau benda tu tak bertepatan dengan dia, dia rasa tak selesa, itu hak kamu. Sebab kita tak ambil tahu pasal yang masuk bahasa kita lantak hang lah. Yang ni Allah sebut dalam Quran, ni Allah sebut dalam hadis. Kalau hang buat betul, hang selamat. Kalau hang buat tak betul, maka hang jadi susah. Walaupun hang tu apa jawatan atau apa kriteria manusia yang terima benda tu tak kisah. Sebab dalam dunia ni mesti ada dua golongan. Golongan yang suka dengan tak suka. Suka tak suka ni bukan cerita 1-2 hari ni tuan-tuan. Sejak pada zaman Nabi Nuh tu macam tu. Semua ada orang suka sebab semua cerita Nabi ni ada watak jahat. Semua cerita Nabi ni ada watak jahat. Watak jahat daripada umat dia, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud di kalangan umat dia. Ada pemimpin-pemimpin, contoh Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun. Maka golongan-golongan yang suka dan tak suka ni dia wujud sentiasa. Bukankan dengan kita. Zaman Nabi pun sama. Yahudi tak suka, Arab Quraisy tak suka, munafikin tak suka. Tak suka, kita tak perlu layan orang tak suka.
Kerana orang tak suka ni akan sentiasa ada. Dan orang tak suka, dia boleh jadi tak suka, esok jadi suka, esok jadi suka, esok itu dia lantak dia. Selagi kita berpegang dengan hadis, dengan Al-Quran, dengan kebenaran, maka kita tu berada dalam tapak yang betul. Kalau kita cakap ikut kemahuan orang, akan jadi susah. Kerana pemimpin dan orang atasan ni dia sentiasa bertukar. Esok dia ni tukar, esok dia ni tukar, esok dia ni tukar. Bila kita cakap ikut dia ni, hak dia ni, maka hari ni kita cakap bagi dia suka. Esok dia tukar pula, dia ni pula naik, dia ni pula naik, kita kena cakap bagi dia suka. Sebab susah nak bagi orang suka. Kalau Allah suka, Allah tak akan tukar dah. Peraturan Allah Ta'ala dia tak tukar, dia senang. Kita stick on agama tu senang. Sebab peraturan Allah tu tidak berubah-ubah. Pendirian manusia boleh berubah. Maka pendirian kita biarlah pendirian sama dengan Al-Quran. Jadi orang sembunyi ilmu, dia tak mau bagi tahu. Alamak, aku tak boleh cakap benda ni. Kalau aku cakap nanti orang marah. Aku cakap kat lain. Orang-orang macam ni esok ke akhirat jadi apa dekat dia? Dia tahu tapi dia tak cakap. Sebab dia tak cakap tu menyebabkan huru-hara, atau dia cakap satu fatwa menyebabkan orang pegang benda tu, habis orang jadi sesat, jadi rosak semua. Boleh ke dia buat macam tu? Ada tak satu azab special untuk dia ni? Ada. Nanti kita akan tengok dalam siri akan datang nanti, berkaitan keadaan orang yang menyembunyikan ilmu pada hari kiamat. Hadis ke-32. Tak lama dah, lebih kurang beberapa perjumpaan lagi kita akan khatam pula kitab kita ni. Okey, insyaAllah tuan-tuan, kita berhenti sini dulu. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.